tajuk yang akan dibincangkan sifat kalam Allah dan kaunuhu qadiran. Sifat kalam Allah dan kaunuhu qadiran adalah dua aspek penting dalam pemahaman konsep-konsep ilahi dalam Islam. Kedua sifat ini mencerminkan sifat-sifat Allah yang diakui dan difahami oleh umat Islam yang memberikan gambaran tentang hubungan Allah dengan ciptaannya dan kekuasaannya yang mutlak. Wajib bagi setiap Muslim mempercayai bahawa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah yang merupakan lawan kepada sifat wajib. Untuk kalam Allah pula ialah kalam Allah boleh ditafsirkan sebagai firman Allah atau perkataan Allah. Konsep ini merangkumi idea bahawa Allah secara aktif berkomunikasi dengan ciptaannya melalui wahyu yang diturunkan kepada rasul-rasul. Selain itu, sifat firman Allah dalam Islam adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dianggap sebagai firman Allah yang mempunyai asal usul ketuhanan dan kebenaran mutlak. Ia tidak dianggap sebagai kerja atau ciptaan manusia, tetapi pernyataan langsung kehendak dan kebijaksanaan Allah. Penting untuk kita tahu bahawa fahami konsep firman Allah ini adalah sebahagian daripada akidah Islam. Al-Quran ini dianggap sebagai wahyu yang sempurna dan tidak berubah sejak daripada zaman Nabi Muhammad. Konsep ini memberikan dasar kepada pandangan Islam tentang kekuasaan dan bimbingan Allah kepada manusia melalui firman yang dimanifestikan dalam Al-Quran. Yang kedua pula ialah kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran merujuk kepada sifat kekuasaan Allah atau kuasa Allah yang mutlak. Ia menegaskan bahawa Allah adalah maha kuasa yang memiliki kuasa untuk mengawal sepenuhnya terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Allah memiliki kekuasaan untuk mencipta, mengatur dan mengendalikan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satu di alam semesta ini yang tidak bergerak atau yang tidak berlaku atas izin atau kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Hadira binti Rasaizat, nombor matrik 299218. Saya akan menerangkan tentang isu semasa berkaitan sifat Allah, Al-Kalam dan kaunuhu qadiran. Isu semasa yang pertama ialah ajaran sesat. Menurut berita Awani, sebanyak 154 ajaran difatwakan sebagai sesat di negara ini sejak tahun 1950 hingga kini. Antara ajaran sesat yang paling terkenal yang terdapat di Malaysia ialah ajaran sesat kerajaan langit. Terdapat seorang rakyat Malaysia yang pernah mendakwa dirinya Tuhan kepada segala agama dan boleh menjelma semula sebagai Jesus, Buddha, Shiva dan Nabi Muhammad SAW. Bunyinya memang agak gila, tetapi ia berjaya mempengaruhi ribuan pengikut yang mempercayai ketua ajaran itu. Ketua ajaran itu ialah Arifin Muhammad yang menjadikan teks sebagai simbol ideologi ajarannya ketika pertengahan 1980-an. Pengasas kepada ajaran ini dikenali sebagai Ayah Pin di kalangan 22,000 orang pengikutnya. Ayah Pin memulakan ajaran sesat itu pada tahun 1979 sebagai kerajaan langit. Mungkin pengikut Ayah Pin dan 4 isterinya terlalu berimajinasi tinggi untuk meniru kehidupan di dunia penuh fantasi. Beberapa replika seperti payung kuning, pasu dan teko gegasi yang terdapat di Terengganu menjadi simbol kepada kerajaan langit itu. Isu ini berkait rapat dengan sifat Allah Al-Kalam, di mana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 56 yang bermaksud, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah melainkan Allah." Kedua ialah krisis kemanusiaan. Memetik daripada berita Awani 1 November 2023, iaitu berkaitan kerajaan Mesir membuat rundingan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza. Di dalam berita tersebut telah menyatakan bahawa kerajaan Mesir kini berunding dengan semua pihak untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang perlu berlaku di Gaza. Menurut Perdana Menterinya iaitu Mustafa Madbouly, semua agensi kerajaan kini bekerja keras untuk membantu penduduk yang tidak berdosa di renting Gaza. Mesir juga membuat rundingan di semua peringkat termasuk peringkat kepimpinan politik dan semua agensi kerajaan. Kini kerajaan Mesir bekerja keras untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang belum pernah berlaku sebelum ini, dengan nasib yang menimpa penduduk yang tidak berdosa di renting Gaza. Perdana Menteri Mesir juga menegaskan bahawa satu-satunya cara untuk mengendalikan keamanan adalah dengan menyelesaikan dua negara ini. Islam juga amat mengambil berat tentang prinsip kesejahteraan sejagat demi memelihara kesucian nyawa dan tidak pernah mengajak kepada pemusuhan. Sekiranya ada ruang untuk mencapai kesejahteraan dan ada peluang untuk mengecap keamanan, maka Islam menggalakkan umatnya untuk menghulurkan tangan kedamaian demi mencapai nilai-nilai tersebut. Isu ini berkait rapat dengan sifat Allah kaunuhu qadiran, di mana dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat 61 yang bermaksud, "Dan jika mereka berpihak kepada musuh dan cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ketiga ialah bencana alam.
Pada 16 November 2023, berita awalnya telah menyiarkan satu berita mengenai ribut pasir dan debu yang semakin kerap berlaku di seluruh dunia. Menurut Ibrahim Tiaw, iaitu Setiausaha Eksekutif UNCCD, pemandangan awan gelap bergulung, pasir dan debu yang menyedut segala benda di laluannya dan mengubah siang menjadi malam merupakan antara kejadian alam yang paling menakutkan. Ia adalah fenomena yang mendatangkan malapetaka besar dari Asia Utara dan Tengah hinggalah Afrika Sub-Sahara. Tambah Tiaw, bagaimanapun, sebagaimana kejadian ribut pasir dan debu diburukkan lagi oleh aktiviti manusia, ia juga boleh dikurangkan menerusi tindakan manusia. Isu ini berkait rapat dengan sifat Allah Al-Kalam, di mana dalam firman Allah di dalam surah Yunus ayat 23 yang bermaksud, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana iaitu kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saya, Nur Natasha Amy David Mat Syrizan, nombor metrik 299-138, akan menyambung pembentangan dengan 3.0 iaitu konsep. 3.1, Allah bersifat kalam. Sifat kalam Allah bermaksud Allah Maha berkata-kata. Allah Maha berkata-kata tanpa sebarang alat, bantuan ataupun perantaraan. Kita wajib beriman dengan Allah bersifat kalam. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Al-Quran merupakan kalam Allah, ini merupakan satu mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan satu ibadah. Di sini saya nyatakan satu dalil nakli dari surah An-Nisa ayat ke-164 yang membawa maksud, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Muhammad dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Di sini jelaslah bahawa kalam Allah merupakan sesuatu yang jelas dan tiada yang mustahil. Seterusnya, saya nyatakan beberapa dalil akli dari sifat kalam, iaitu jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya, sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya, bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Orang bisu dianggap cacat, sedangkan manusia tidak suka dengan sifat bisu. Tentulah tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sempurna tidak bersifat dengan sifat bisu. Justru Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat kalam. Perbezaan kalam Allah dan kalam manusia. Yang pertama, kalam Allah sentiasa benar dan tidak ada yang sia-sia. Sebab itu, Al-Quran disebut kalam Allah yang mengandungi ilmu Allah. Kedua, kalam Allah pada hakikatnya satu dan tidak berbilang-bilang. Tetapi, kalam itu ada berbagai-bagai bergantung kepada perkara yang dinyatakan, sama ada perintah, tegaran, cerita atau berita, janji balasan baik dan janji balasan buruk. Ketiga, manusia juga dapat berkata-kata, tetapi berbeza dengan kata-kata Allah Ta'ala. Kemampuan manusia berkata-kata disebabkan oleh adanya mulut dan suara. Dan ada kalanya kata-kata itu benar dan ada kalanya dusta. Ada kalanya juga kata-kata itu benar dan ada kalanya kata-kata itu ialah sia-sia. Allah Ta'ala melarang kita berkata-kata sesuatu yang kita tidak ketahui atau sia-sia. 3.2, Allah bersifat kaunuhu qadiran. Keadaan diri Allah yang berkuasa. Artinya, zat Allah yang berkuasa dan menguasai tiap-tiap sesuatu. Zat Allah berkuasa tanpa perlu atau mengharapkan sebarang bantuan atau perkakas kerana zat Allah bersifat kaunuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Zat Allah tidak memerlukan kuasa untuk berkuasa. Di sini saya nyatakan satu contoh dalil nakli, iaitu dari surah Al-Baqarah ayat ke-20 yang membawa maksud sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dalil akli pula, ini adalah sifat wajib bagi Allah kerana adanya sifat kudrat iaitu berkuasa pada zat Allah. Sifat kaunuhu qadiran berlainan dari sifat kudrat kerana kudrat berarti Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa, sedangkan sifat kaunuhu qadiran ialah sifat yang memperihalkan adanya kudrat Allah itu pada zat Allah. Lawannya ialah kaunuhu ajizan yang membawa maksud keadaannya yang lemah. Mustahil bagi Allah dengan keadaan yang lemah. Di sini saya merumuskan kefahaman dan keyakinan tentang Allah bersifat kalam dan Allah bersifat kaunuhu qadiran. Pertama, kalam Allah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kaunuhu qadiran pula artinya Allah tetap selalu ada di dalam keadaan berkuasa. Kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah, kaunuhu qadiran, dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Kedua, menguatkan keimanan diri dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman dalam Islam, alam ghaib dan rasul. Dan yang terakhir, sentiasa percaya bahawa setiap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan ajaran Al-Quran merupakan perintah dan kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu Maha berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syahara binti Hassan, nombor metrik 299276. Saya akan membentangkan 4.0 iaitu pandangan ulama ataupun aliran perbezaan mazhab terhadap kaunuhu qadiran. Pertama sekali ialah menurut pandangan Asy'ariyah, mereka berpendapat Allah berkuasa terhadap makhluknya.
Dia tidak mempunyai keburukan, kesalahan, kewajipan dan tidak pula menghendaki keburukan secara mutlak. Allah tidak melakukan kesalahan atau perkara yang mustahil dan perbuatannya pula tidak tertakluk kepada matlamat. Sekiranya semua manusia dimasukkan ke neraka, ia adalah adil. Begitu juga jika sebaliknya. Allah boleh menyiksa orang mukmin dan boleh memasukkan orang kafir ke dalam syurga. Dalam konteks keburukan, Allah hanya menghendaki sebagai perbuatan ataupun usaha, iaitu manusia yang berdosa. Tiada yang dapat memaksanya menerima taubat seseorang. Pandangan Asy'ariyah yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya daripada aliran Asy'ariyah mempunyai hubungan dengan penentangan mereka terhadap konsep keadilan Tuhan yang dipegang oleh Al-Mu'tazilah. Ini kerana Asy'ariyah berpendapat Allah Maha Kuasa dan kekuasaannya bersifat mutlak dan tidak ada sesuatu pun yang wajib baginya. Tuhan berbuat mengikut kehendaknya, sehingga sekiranya dia memasukkan semua manusia ke dalam syurga, bukanlah menunjukkan dia bersifat tidak adil, dan seandainya dia memasukkan semua manusia ke dalam neraka, dia bukanlah bersifat zalim. Seterusnya ialah mengikut pandangan Al-Ghazali, iaitu salah seorang tokoh ulama Asy'ariyah yang utama berpendapat. Beliau mengatakan Tuhan tidak berkewajipan menjaga kemaslahatan manusia. Manusia tidak wajib memberi upah atau ganjaran kepada manusia di atas perbuatan-perbuatannya. Bahkan Tuhan boleh memberikan beban yang tidak dapat dipikul kepada manusia. Tuhan berkuasa mutlak dan tidak akan bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanannya. Sekiranya di atas kehendaknya, dia menghancurkan manusia ataupun makhluk atau memberi ampun kepada semua orang kafir dan menghukum semua orang mukmin. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan dengan sifat kemahakuasaannya, dia boleh melakukan apa sahaja yang dihendakinya tanpa ada sesuatu pun yang dapat menghalangi dirinya untuk berbuat demikian. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dia bebas. Dia sama tidak mengikat dirinya maupun terikat menggunakan. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dia bebas dan dia sama tidak mengikat dirinya maupun terikat untuk mengikuti sesuatu sistem ataupun peraturan tertentu untuk dirinya. Dia bebas menggunakan sifat kemahakuasaannya dan dia tidak tertakluk kepada suatu sistem atau peraturan tertentu untuk dirinya. Justru, Allah boleh berbuat apa sahaja, sememangnya dia boleh berbuat apa sahaja. Seterusnya ialah di kalangan Al-Maturidiyah. Al-Maturidi dikatakan mempunyai pendapat yang sama dengan Asy'ariyah dalam persoalan tentang manusia. Tetapi beliau turut berpendapat bahawa Tuhan mempunyai kewajipan-kewajipan tertentu yang dia sendiri tetapkan ke atas dirinya. Pendapat seperti ini mendekati pemikiran Al-Mu'tazilah berbanding kepada Asy'ariyah. Secara perbandingan dari segi pendapat di antara kedua-dua aliran pemikiran tersebut, aliran Al-Mu'tazilah secara khusus dan bahkan Al-Maturidiyah sendiri secara umumnya mempunyai pendapat yang kelihatan lebih mudah difahami dan diterima kerana mereka mengatakan perbuatan Allah mempunyai maslahah dan tujuan dan ia tidak dilakukan tanpa sebab dan musabab, berbanding dengan pendapat Asy'ariyah yang lebih menekankan keadilan Allah dalam pengertian bahawa dia bebas melakukan segala-galanya walaupun tanpa tujuan dan matlamat. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian kesimpulan pula, isu semasa yang sering melibatkan pelbagai kontroversi dan cabaran dalam masyarakat dalam konteks sifat firman Allah dan kekaunahu qadiran ini, kami telah mendapat beberapa kesimpulan umum. Antaranya ialah melalui kesedaran ketuhanan iaitu makrifah seperti menghadapi isu-isu semasa dengan merujuk kepada sifat kalimah Allah dan kaunahu qadiran yang perlu lebih kesedaran dan juga kesedaran ketuhanan lah. Ia bermakna individu tersebut perlu memahami dan menyedari betapa besarnya kebesaran Allah dan kekuasaan Allah dalam mengawal segala-galanya. Yang kedua pula ialah tentang renungan terhadap ciptaan Allah seperti kefahaman tentang kaunahu qadiran, tentang iaitu kekuasaan Allah yang mampu menguasai segala-galanya dan merangsang renungan terhadap kebesaran Allah dalam ciptaannya. Ini boleh membantu individu tersebut memahami isu-isu semasa dengan perspektif yang lebih luas lagi lah. Yang ketiga pula ialah kefahaman tentang hikmah Allah seperti sifat firman Allah yang meliputi segala sesuatu dan kekuasaannya, yang memberikan kefahaman bahawa ada hikmah di sebalik setiap yang berlaku. Contoh, kalau kita dihadapi ujian, kita perlu lebih renungkanlah setiap apa yang berlaku tu pasti ada hikmah di sebalik setiap yang terjadi. Yang keempat pula ialah tanggungjawab dan keadilan, seperti di mana kita perlu memahami sifat firman Allah yang mencipta undang-undang dan qadiran yang adil serta mendorong individu untuk bertanggungjawab terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh setiap individu tersebut. Kesedaran ni dia beri kita lebih adil tentang tentang kekuasaan Allah dan juga membimbing kita untuk bertindak dengan adil
dalam setiap isu semasa. Yang terakhir sekali ialah tentang kesinambungan kefahaman dan pembelajaran seperti sifat kalam Allah, dan Qaunuhu Qadirat ini mendukung konsep di mana kesinambungan kefahaman dalam pembelajaran dan juga dapat menangani isu semasa. Individu perlu terus mendalami kefahaman tentang ajaran agama Islam dan prinsip Islam, di samping terus meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang isu global. So, harapan agar pendekatan ini dapat membantu setiap individu menghadapi menghadapi isu semasa berdasarkan nilai dan juga prinsip yang berteraskan dengan ajaran agama Islam dan kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta dan penguasa segala-galanya. Alright, itu sahaja daripada kumpulan 9. Terima kasih.